Cikgu bagi dekat apa kita panggil? Dekat grup ya. Soalan yang pertama iaitu berkenaan dengan rajah skema yang menunjukkan yang pertama kita gariskan ini adalah pernyataan. Kita gariskan apa yang dimaklumkan dalam pernyataan iaitu mekanisme pembekuan darah pada manusia. Pembekuan. So, bila kata pembekuan darah, ya, dia adalah melibatkan, hint dia kat sini, hint dia adalah panjang kepada pendek. Apa dia panjang? Apa dia panjang, apa dia kepada pendek ni? So, kamu tengok dekat sini, contohnya, fibrinogen kepada fibrin. So, cikgu harap takkan ada tertukar lagi lah. Ya? Jawapan kamu apabila soalan tanya fibrin kepada fibrinogen ke ataupun fibrinogen kepada fibrin. Okey, kamu kena ingat untuk pembahagian pula. Pembekuan darah, namanya akan bertukar daripada panjang kepada pendek. Faham tak setakat ni? Okey, harap faham ya. So, dekat Paham. sini, bagus. Dekat sini dia bermula dengan platelet. Of course lah. Sebab itu kita ada platelet ya. Okey, platelet ini dia akan kita tengok satu ni. Ni ialah buku teks. Cikgu tulis kat sini hintnya. Panjang kepada pendek. So daripada buku teks kita dapat tahu platelet dia akan tergumpal. Bila berlakunya luka, platelet akan tergumpal dan sel rosak dan segala ni lah faktor pembeku akan membentuk bahan pengaktif iaitu thrombokinase. Ya. So thrombokinase ini dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan menukarkan protrombin kepada trombin. Ini pun satu lagi panjang kepada pendek. So, cikgu harap kamu dah tak tertukar trombin kepada protrombin ke protrombin kepada trombin. Okey, ingat hint yang cikgu bagi iaitu panjang kepada pendek. So, protrombin adalah protein plasma yang tak aktif akan ditukarkan kepada trombin iaitu protein plasma aktif yang bertindak sebagai enzim. So, kamu kena ingat peranan trombin. Trombin bertindak sebagai enzim untuk memangkinkan penukaran fibrinogen kepada fibrin. Pun sama juga. Fibrinogen ialah protein yang larut akan ditukarkan kepada fibrin iaitu protein yang tak larut. Kat sini ada penerangan dia berkenaan dengan apa dia fibrin. Fibrin ialah gentian protein yang berupa berbenang yang akan membentuk jaringan, network pada permukaan luka untuk memerangkap eritrosit dan menutup luka dan menghalang kehilangan darah. So kat sini ada fungsi ataupun kepentingan pembekuan darah. Ya. So, bila kita dah faham apa dia proses yang berlaku di dalam pembekuan darah, kita bolehlah jawab soalan. So, siapa nak cuba apa dia soalan pertama, jawapan untuk soalan pertama. Apa betul nama bagi P dan Q? Siapa nak cuba? Oh, Ashraf dah jawab laju. Okey. P ialah thrombokinase, Ashraf kata. Dan Q ialah, apa tadi tak ada nak tengok. Sekejap, kita tengok.
Okey, Q ialah prothrombin. Betul tak? Ada jawapan yang lain? Ada jawapan lain? Ain? Okey. Ada jawapan lain? Ain nak cuba? Okey, tak ada. Okey. So, jom. Jadi, kita tengok jawapannya. Ya, P ialah thrombokinase. Okey. Sebab kat sini dia kata menukarkan. Okey, tengok anak panah. Okey, dia menukarkan Q kepada thrombin. So, Q ialah nama panjang kan, nama panjang kepada pendek. So, prothrombin kepada thrombin. Okey. So, apakah nutrien yang diperlukan untuk menukarkan Q kepada thrombin? Siapa nak jawab? Nutrien ataupun zat. Siapa nak jawab? Tasnim? Ya, cikgu. Ada jawapan? Ion, kalsium dan vitamin K. Okey, sekejap ya. Okey, so kita tengok soalan kat sini jawapannya satu markah ya. Satu markah, so kamu berikan salah satu. Okey, salah satu jawapannya. Bahawa dekat situ dia ada ion kalsium. Okey, dan juga vitamin K. Tapi kalau kamu dah kata ion kalsium, just jawab ion kalsium sahaja. Sebab soalan hanya memberi satu markah. Tidak digalakkanlah untuk menjawab kedua-duanya. Ya. Atau tapi kalau ni bolehlah cikgu bagi dua jawapan, yang mana satu yang kamu nak ingat, ya, berkenaan dengan nutrien yang diperlukan. Sebab ramai pelajar dia tahu vitamin K dan juga ion kalsium, tapi dia terlupa bahawa kedua-dua ini adalah nutrien. So soalan ni cikgu rasa sangat bagus sebab dia nak menguji kefahaman kamu apa sebenarnya ion kalsium dan juga vitamin K. So boleh ingatlah ya, ion kalsium dan vitamin K adalah nutrien. Seterusnya, B. Encik S mempunyai kumpulan darah A dan kemudian isterinya mempunyai kumpulan darah B. Isteri Encik S kemalangan dan perlukan pemindahan darah. Encik S bercadang untuk mendermakan darah kepada isterinya. Wajarkan. So, bila soalan wajarkan, tolong jawab sama ada wajar atau tidak wajar. Okay, sekarang jawapan kamu apa dia? Wajar ke tidak wajar? Cikgu, nak try? Ya. Tidak wajar kerana kumpulan darah B hanya menerima darah daripada kumpulan B dan O sahaja. Jika Encik S mendermakan darah kumpulan A, pengaglutinan akan berlaku. Pengaglutinan akan berlaku. Okey. So jawapan Tahniah Ashraf cuba menjawab. So kita tengok dulu 3 markah dekat sini. Okey. 3 markah dekat sini. Yang pertama kamu beritahu wajar ataupun tidak wajar. Ada jawapan lain tak? Ashraf kata tidak wajar. Ada tak yang jawab wajar? Ada yang nak bagi jawapan lain? Tak ada So jawapannya adalah jawapannya adalah tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Daripada jawapan Ashraf tadi boleh dapat 2 markah. Ya? Sebab ini ya.
Tidak wajar dapat 1 markah. Okey. Idea yang satu lagi, Ashraf kata pengaglutinan berlaku. Tu dapat 1 markah lagi. Apa markah yang kedua? Bila isteri Encik S ini dia ada darah B, sedangkan Encik S mempunyai darah A, okey, kita tengok pada kumpulan darah B iaitu darah isteri dia akan ada antibody anti-A. Okey. Dan pada kumpulan darah A iaitu darah Encik S mempunyai antigen A pada darah dia. So apabila antigen A, darah A mempunyai antigen A ya. Jangan lupa. Darah B mempunyai antigen B. So apabila antigen A, darah A yang mempunyai antigen A memasuki kumpulan darah B, maka kumpulan orang yang mempunyai darah B ini akan menghasilkan antibody. Apa nama antibody yang dihasilkan? Apa nama antibody yang dihasilkan? Oleh isteri Encik S. Antibody anti? A. Ya, antibody anti-A. Bagus. So, bila badan isterinya menghasilkan antibody anti-A, barulah pengaglutinan berlaku. Okey? So, syarat berlakunya pengaglutinan ini adalah kerana badan kita menghasilkan antibody. So, antibody badan kita yang terhasil itu akan melawan antigen A yang masuk dalam badan kita. So, dia akan memusnahkan darah yang asing daripada badan kita. Okey? So, tidak wajar kerana Encik S mempunyai antigen A. Manakala isteri mempunyai antibody anti-A. Okay. Ada pelajar tanya, boleh ke cikgu antibody A? Tak boleh. Namanya adalah antibody anti-A. Ya? So, apa akan berlaku ialah penggumpalan. Atau pengaglutinan. Ini pun salah satu sahaja. So, kalau kamu ingat nama pengaglutinan, okey, teruskan dengan nama pengaglutinan. Kalau kamu lupa pengaglutinan, boleh kata penggumpalan darah berlaku. Ya? Okey, jelas tak sekarang? Okey, dekat sini ada link. Kita try. Boleh tak main? Lambat je ya. Okay, biarkan dulu. Nanti kita tengok ada ke tak. Ataupun nanti cikgu share link tu dekat group. So kamu boleh cuba. Boleh dah. Okay, kita play. Okay. Pernah tak? Siapa pernah main game ni? Ada yang pernah main? Syasha? Pernah? Tak pernah. Okay. So, alamak. Ni lah. Tapi ni yang lelaki. Dia accident. So dia perlukan darah. Kita nak kenal lah, sebelum kita nak dermakan darah tu, kita naklah kena tahu apa dia kumpulan darah dia.
So kita tengok blood typing. Okay kalau berlaku penggumpalan maksudnya dia ada antigen tu lah. Dia ada antigen tu ya. Contohnya kalau berlaku penggumpalan darah dekat A ni, maksudnya dia ada antigen A. Okay. Kita tengok. Okay, so tak ada penggumpalan. Kita tengok ada penggumpalan. RH, kita tengok tak ada penggumpalan. Okay, so cuba teka. Apakah darah pesakit tadi? Apakah jenis kumpulan darah pesakit tadi? Siapa nak cuba? Adawiyah? Hani? Hani nak cuba? Afiq? Kena berani. Siapa nak cuba? Salah tak apa. Kita boleh betulkan kan. Tadi cikgu dah bagi hint. Kalau kawasan ni berlaku penggumpalan maksudnya dia ada antigen tersebut. Siapa nak cuba? Syarif? Alamak, tak ada yang nak cuba pula. Cikgu. Darah A, cikgu. Boleh mana-mana. Cikgu, jawapannya dekat komen. Dah ada yang jawab. Dekat komen. Okey, kita tengok komen. Cikgu tak perasan komen, sorry ya. Okey, Zakiah kata A. Afiq kata AB. Okey. Tasnim? Tasnim nak A. try jawab tadi? Darah A. Okey, darah A. Ashraf? A. Okey, A. So, kita tengok. Sebab ramai sangat kata A kan. So, kita tengok. Adakah darah A? Okey, A. Dia tanya pula. RH positif ke RH negatif? Positif ke negatif? RH positif. Positif. Okey, kita tengok. Salah. So, sebenarnya, kita tengok ya. Tapi ni adalah untuk penentuan kumpulan darah. Dia bukan sama dengan macam mana kita nak kita nak bagi darah tu. Ni baru penentuan kumpulan darah. So ada sekolah yang dia memang ada kit penentuan kumpulan darah ya. Sekolah cikgu tak ada. Boleh main game ni je lah. Okay, so kat sini cikgu kata kita akan lihat yang mana berlaku penggumpalan. Okay. So, yang mana yang berlaku penggumpalan adalah ada antigen bagi darah tersebut. So, kat sini penggumpalan berlaku di mana? A ke B? B kan? Okay, B. Penggumpalan berlaku di B. Jadi, sebenarnya darah itu adalah darah B. Okay, darah B. Dan, kalaulah berlaku penggumpalan pada RH, barulah RH positif. Okey, kalau tiada berlaku penggumpalan, bermaksud RH negatif. Sebab apa? RH ni, dia ada antigen D. Kalau ada antigen D, ada penggumpalan. Kalau tak ada antigen D, dia akan kekal macam ni. So, jawapannya adalah RH pula. B, RH negatif. So, orang tadi, dia mempunyai darah B RH negatif. Okey, so kita tengok. Ni baru, ni tadi. Dia perlukan darah ni. Simulasi kepada soalan tadi. Dia perlukan darah. So, dekat mana yang dia perlukan darah tadi apa? Dia B RH negatif. Boleh tak kita letak darah O RH negatif? Boleh tak? Ain, boleh tak? Cuba.
Okay, kita tengok ya. ORH negatif. Boleh. Okay, boleh. Maksudnya dia boleh menerima darah O sebab kita tahu O adalah penderma universal kan. Tapi kena samalah RH-nya iaitu RH negatif ya. So kita tengok lagi apa yang RH negatif kat sini. AB. Boleh tak dia terima darah AB RH negatif? Tak Boleh boleh. Betul last name. Tengok kalau dia terima AB RH negatif, tak boleh. Terjerit dia. Okay. So kita bagi dia O RH negatif. Okay. Lagi satu. Kita ambil B. B RH negatif tak ada. B RH negatif. Barulah senyum dia. Okay. So dapatlah macam tu. Tak apa, nanti kamu nak master lagi berkenaan dengan pendermaan darah ni, cikgu bagi link ni dekat grup nanti. So, itu ialah soalan tentang soalan 1 tadi. Okay. So kita tengok soalan nombor 2. Berkenaan dengan satu komponen dalam sel tumbuhan. Okay, komponen dalam sel tumbuhan ni. So, kamu kena ingatlah apa dia yang terdapat dalam sel tumbuhan. Of course lah, yang paling glamour ialah kloroplast. Jadi, bila kita tengok dekat sini, kita tengok, memang kloroplast. Kan? Jadi, cikgu bekalkan dengan gambar daripada buku teks struktur kloroplast. Kamu tengok pada kloroplast, dia ada struktur utama dia iaitu yang color hijau ni. Yang kita panggil sebagai tilakoid. Dan susunan ataupun timbunan cakra tilakoid ini kita panggil sebagai granum. Cecair dekat dalam ni, dalam kloroplast ini kita panggil sebagai stroma. So ingat ya, GTS ni yang utama. Okay. So apa dia yang terkandung di dalam tilakoid? Dalam tilakoid ada pigmen fotosintesis. Apa dia pigmen fotosintesis? Kloro? Siapa tahu? Pigmen hijau. Yang terdapat dalam tilakoid. Kloro apa? Kloroplast. Kloroplast ialah ini. Keseluruhan ini adalah kloroplast. Klorofil. Di dalam ini. Yes. Dalamnya, dalam tilakoid ada klorofil. Okay. Dalam tilakoid ada apa? Klorofil. So, klorofil adalah pigmen fotosintesis yang fungsinya adalah memerangkap tenaga cahaya matahari. Ya. So, tindak balas dalam tilakoid adalah tindak balas bersandarkan cahaya. Okay, dekat mana berlaku tindak balas tidak bersandarkan cahaya? Dekat mana? Dekat stroma. Bagus, dekat stroma. Dekat stroma, kata, dia tulis kat sini. Stroma adalah tapak tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay. So, sewaktu tindak balas tidak bersandarkan cahaya, ia akan menghasilkan glukosa. Kalau tindak balas bersandarkan cahaya, dia menghasilkan oksigen. Okay. Dan juga, apa? Satu lagi. Oksigen dan apa? Air kan? Okay, oksigen dan air. Kalau dekat tindak balas tidak bersandarkan cahaya, dia menghasilkan glukosa. So itu adalah perbezaan lah antara kedua-dua tindak balas. Soalan A. Struktur tersebut mengandungi pigmen fotosintesis yang berfungsi untuk menyerap tenaga cahaya. Labelkan rajah 3
dengan huruf X di mana pigmen tersebut boleh didapati. Dekat mana? Kita nak labelkan huruf X ni. Yang ada pigmen yang kita bincang tadi. Dekat mana? Dekat tilakoid ke? Dekat granum ke? Dekat stroma? Tilakoid. Bagus. Tilakoid. So, kita labelkanlah sama macam dalam buku teks. Satu ni iaitu, salah. Bukan nak tulis tilakoid, sorry. Kena ikut arahan ya. Kalau dia kata labelkan dengan huruf X, labelkan dengan huruf X. Baru dapat satu markah. Yang ini yang cikgu agak risau dengan jawapan murid. Sebab apa? Biasa soalan struktur bawahnya ada garisan. Barulah kamu tahu dekat situ ada soalan. Sebab apa? Kebanyakan murid kadang-kadang dia lupa untuk baca pernyataan. So dia ingat, okay, itu just pernyataan sahaja. Bukan soalan sebab tak ada garisan dekat bawah. So dia tak perasan sebenarnya itu adalah soalan. So yang bila ada yang macam tu, kamu lihat kepada markah. So ada markah dekat sini. Maksudnya soalan itu adalah soalan, bukan pernyataan semata-mata. Okay, sebab untuk soalan percubaan hari tu ada murid yang terlupa untuk melukis rajah sel. Sebab apa? Dia kosong aja dekat situ. Tak ada apa kita panggil? Tak ada kotak, tak ada apa. So pelajar ingat tak ada soalan. So dia belik kepada soalan seterusnya. So rugilah kat situ ya. Hilang markah. Kita dah jawab A1. Kita tengok soalan 2, A2. Nyatakan dua perbezaan tindak balas yang berlaku di X. Tadi kita dah bincang dah. Siapa boleh bagi tahu satu perbezaan antara X dengan Y? Iaitu antara tilakoid dengan stroma. Siapa boleh bagi tahu? Cikgu bagi hint tadi. Siapa nak cuba? Tindak balas apa? Tindak balas X ialah tindak balas apa? Tengok gambar balik. Ni X. X ialah tilakoid. Y ialah stroma. X ialah tilakoid. So, tindak balas X ialah tindak balas Tindak balas X ialah bersandarkan cahaya. Kan? Ya. Okay. Y Tengok cikgu tulis. Cikgu tulis ayat yang penuh. Bukan cikgu just tulis tindak balas bersandarkan cahaya. Okay, ataupun just bersandarkan cahaya. Salah tu. Ya, nama penuhnya adalah tindak balas bersandarkan cahaya. Ya. Alright. So, tengok soalan pula. Okay, ni bila macam ni barulah satu markah. Okay, bukan dua markah ya. So, apa perbezaan yang kedua? Tindak balas X menghasilkan ATP. apa dia ni? Menghasilkan molekul ATP.
Okey, menghasilkan molekul ATP itu ialah respirasi. Okay, yang kita bincang sekarang ialah fotosintesis. Jadi, apa dia? Yang bercahaya ni. Uh-uh. Yang bersandarkan cahaya. Dia menghasilkan apa? Gas apa? Oksigen dan air. Ya, oksigen dan air. Okey. So, tindak balas tidak bersandarkan cahaya di Y ni menghasilkan apa? Glukosa. Bagus. Okey. So, dia menghasilkan glukosa. Okay. Tambahan. Supaya kalau ada soalan esei berkenaan dengan tindak balas ini, kamu boleh cakap untuk DX melibatkan berlakunya fotolisis air. Manakala dekat Y, kalau DX berlaku fotolisis air, apakah tindak balas yang penting? Apakah proses yang penting yang berlaku di tindak balas Y? Berlaku Osmosis. apa? Berlaku penurunan. Okey. Karbon dioksida. Kat sini kalau kamu ingat, karbon dioksida diturunkan menjadi glukosa. Okey. So proses yang berlaku ialah penurunan karbon dioksida. Okey. So, boleh take note berkenaan dengan tindak balas DX dan DY. So B dekat sini ialah graf pengambilan karbon dioksida melawan keamatan cahaya. So, siapa tahu ni graf apa sebenarnya? Ni graf apa? Titik apa? Pampasan. Graf titik pampasan. Okay. So, pada graf titik pampasan, P, Q dengan R, yang manakah titik pampasan? Yang mana titik pampasan? Q. Bagus. Q. Ya, Q ialah titik pampasan. Okay. P ialah di mana kadar respirasi. Respirasi melebihi. Okey? Melebihi. Kata melebihi je lah. Melebihi kadar fotosintesis. R pula kadar apa yang tinggi? Kadar fotosintesis tinggi. Okey? Maksudnya kadar fotosintesis melebihi kadar respirasi. Okey? So R sebenarnya penting bagi pertumbuhan satu-satu pokok ataupun tumbuhan. Ya, R penting. So, kita tengok sini. Ini daripada buku teks berkenaan dengan titik pampasan, graf titik pampasan, iaitu di mana apa? Okey, tengok ya, penerangan dia. Apabila keamatan cahaya terus meningkat melepasi titik pampasan. Okey, ni ya. Awak tengok graf ni, keamatan cahaya meningkat melepasi titik pampasan. Maka kadar fotosintesis menjadi lebih tinggi daripada kadar respirasi. Okey. So, apa yang dimaksudkan ialah sewaktu ini gas karbon dioksida, okey,
diserap daripada atmosfera melalui stoma untuk menampung kadar penggunaannya dalam fotosintesis. Dan gas oksigen yang berlebihan akan dibebaskan ke atmosfera. Waktu ini sebab kadar fotosintesis tinggi, maka kadar penghasilan glukosa melebihi kadar penggunaan glukosa. Okey? Dan kalau glukosa berlebihan, apa yang dia nak buat? Kalau manusia, glukosa berlebihan akan disimpan menjadi glikogen. Kalau tumbuhan, kalau glukosa berlebihan, dia nak buat apa? Disimpan dalam bentuk apa? Kan? Kanji. Bentuk apa ni? Bentuk kanji. Okey? So ingat. So bila berlebihan, barulah kita tahu bahawa tumbuhan ni okey dia dah ada glukosa yang berlebihan untuk pertumbuhan dia, untuk tenaga dia. Barulah dia boleh menghasilkan buah, bunga dan pertumbuhan dia tidak terbantut. Ya. Kalau dia berada pada titik pampasan, dia tak ada masa nak menghasilkan bunga, buah ataupun nak lebih membesar. Sebab apa? Banyak mana gula yang dihasilkan, banyak itu jugalah glukosa tadi digunakan dalam respirasi. So tak ada simpanan, kosong. Okay, kalau satu glukosa dihasilkan dalam fotosintesis, satu jugalah yang digunakan dalam respirasi. So dia just macam nak bertahan untuk hidup sahaja. Itu yang berlaku apabila dia berada di titik pampasan, di mana kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. So dia tak ada glukosa ataupun kanji simpanan. So dia tak dapat nak membesar. Macam mana dia nak kena membesar? Macam mana dia nak membesar? Dia kena melebihi daripada titik pampasan. Barulah dia boleh membesar. Okay, so seorang petani mendapati hasil tanamannya mengalami pertumbuhan yang cepat. Okey. Dan penghasilan bunga, biji benih, buah yang banyak. So nyatakan titik yang manakah yang menyokong situasi tersebut. Titik antara P, Q dengan R. Yang manakah yang menyebabkan petani ni dapat tanaman yang sedemikian rupa? R. Bagus. Jelaslah kat situ kan? Kamu faham bahawa bila titik R ni, kadar fotosintesisnya lebih tinggi. So jawapan kamu 3 markah dekat sini. So, jawapannya yang pertama ialah jawab dulu soalan, iaitu titik R. Okey, titik R. Kemudian, lama. Kat mana tu? Nantilah. Titik R. P1. Pada keamatan cahaya yang tinggi, kadar fotosintesis akan meningkat. Itu apa penerangan dia lah. Penerangan dia yang pertama ialah kenapa kamu kata titik R? Kerana apabila keamatan cahaya meningkat, apa yang tinggi? Kadar apa yang tinggi? Kadar apa yang tinggi? Fotosintesis. Bagus. Kadar fotosintesis meningkat. Jadi, apa yang berlaku ialah lebih glukosa dihasilkan. Okey. Jadi, dia dapatlah merangsang penghasilan bunga, penghasilan buah, okey, biji benih. Cukuplah 3 markah dekat sini. So, A 1 markah,
cahaya meningkat, kadar fotosintesis meningkat satu markah, lebih. Kat sini memang glukosa dihasilkan tetapi lebih ni yang kita nak dalam jawapan. Okey, lebih glukosa dihasilkan. Okey, dapatlah 3 markah. So, bila nampak graf, sepatutnya jangan takut. Okey, elok teliti. Telitikan tengok graf tu. Apa sebenarnya yang dia nak bagi tahu berdasarkan graf. Boleh? Okay, last soalan. Cepat pula. Rumah hijau digunakan untuk mengawal faktor. Kat sini sebenarnya dia dah bagi tahu dah. Mengawal faktor biosis dan juga abiosis untuk meningkatkan hasil tanaman. Ya. So, kena relate dengan soalan sebelumnya berkenaan dengan fotosintesis. Sebab bila berlakunya fotosintesis ataupun fotosintesis meningkat, barulah dapat meningkatkan hasil tanaman. Ya. So, daripada fotosintesis ni, kena ingat faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Siapa boleh bagi tahu cikgu, faktor-faktor apa yang mempengaruhi fotosintesis? Keamatan, Keamatan cahaya. bagus. Keamatan cahaya. Okay, selain daripada keamatan cahaya, Suhu. bagus. Suhu. Lagi? Makin. Makin apa? Kalau makin ya memang kita perlukan, tapi tu dalaman. Kita nak faktor abiosis yang luaran. Kepekatan gas karbon dioksida. Ya, kepekatan gas karbon dioksida. Bagus. Okay, dan of course lah air kan. Air penting lah. Okay. So, daripada sini, kita nak nyatakan satu ciri rumah hijau yang dapat meningkatkan kadar tindak balas bersandarkan cahaya. Cahaya dekat sini pada tanaman tersebut. So, macam mana kita nak meningkatkan kadar tindak balas? Contohnya pada waktu malam. Waktu malam kita tahu, kalau dalam keadaan gelap, tumbuhan dia tak dapat nak menjalankan fotosintesis. Tapi, bila kita belajar konsep fotosintesis perlukan cahaya, so apa perlu kita tambah supaya tumbuhan menjalankan fotosintesis juga pada waktu malam? Kita tambah apa? Lampu. Pandai. Kita tambah lampu lah, kan? Okay, supaya dapat meningkatkan kadar tindak balas. Means siang malam lah dia menghasilkan. Ni contohnya yang ada di Cameron Highland. Malam-malam ni, malam ni. Tapi petani memasang lampu. Kenapa dipasang lampu? Supaya tumbuhan dapat menjalankan menjalankan apa? Takkan sebab tumbuhan Fotosintesis. Ya, pandai. Okey, pasang lampu supaya tumbuhan dapat menjalankan fotosintesis juga pada waktu malam. Ya. So, itulah jawapannya sebenarnya untuk soalan C. Iaitu kita memasang mentol atau lampu. Okey, bukan untuk supaya tumbuhan dapat menjalankan tindak balas bersandarkan cahaya. Okay, cirinya dapat daripada mana? Kita tahu keamatan cahaya. Okay. So, memasang banyak mentol ataupun lampu supaya dapat meningkatkan keamatan cahaya. Tu kalau
soalan ni sebab satu markah je. So kalau kamu jawab memasang mentor dengan lampu ni dah dapat markah dah. Ya. So kalau ada soalan 2 ataupun 3 markah, so kamu cakap macam tu lah. Memasang banyak mentor dengan lampu supaya dapat? Supaya dapat meningkatkan keamatan cahaya. Bila keamatan cahaya meningkat, maka kadar tindak balas fotosintesis juga meningkat. Okey? Ataupun dapatlah meningkatkan hasil tanaman. Tapi meningkatkan hasil tanaman dah ada dah dekat dalam pernyataan. So tak boleh diulang lagi lah. So itu sahaja untuk malam ni. Ni soalan 3. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita cuba untuk bincang soalan 3 dan 4 esok malam. Ya? Okay, ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada, kita bersurai dulu malam ni. Terima kasih yang hadir. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Waalaikumsalam. Terima kasih, Thank you, cikgu. teacher. Terima kasih, Sama-sama. teacher. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.